Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada pagi ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini alhamdulillah, segala syukur, segala puji-pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan rasa sial ataupun berasa sial. Kita anggapan adanya kesialan berkaitan dengan diri kita yang dikaitkan dengan sesuatu perkara, yang sama ada dikaitkan dengan tempat ataupun masa, waktu dan seumpamanya. Jadi pada pagi ini kita akan lihat beberapa perbincangan para ulama, termasuk apa yang ada di kalangan masyarakat Islam dalam negara kita khususnya, dan bagaimana anggapan-anggapan ataupun kepercayaan-kepercayaan tertentu berdasarkan kepada fatwa-fatwa ianya telah dihukum sebagai sesat dan kita tidak boleh mengamalkannya ataupun mempercayainya ataupun meyakininya. Di antara perkara yang mempunyai kaitan dengan rasa sial, rasa tuah, ada kemudaratan, ada faedah dan sebagainya yang kita kata popular dalam masyarakat kita sehingga sekarang, dan yang paling sedih apabila ianya dibawa oleh sebahagian daripada ustaz-ustaz ataupun asatizah sendiri. Ini antara perkara yang kita rasa tidak sepatutnya berlaku. Yang pertamanya ialah berkenaan dengan kelebihan Bismillah 786. Bismillah 786, membaca bismillah sebanyak 786 kali ataupun dikaitkan dengan angka 786, yang mana sebahagian di antara kita dan yang sebagaimana yang saya sebut, paling kita sedih apabila ianya disebarluaskan oleh golongan penceramah agama ataupun orang yang mengajar agama. Baik, di kalangan orang yang mempercayai kaitan bismillah dengan 786 ini dan anggapan bahawa ini adalah angka yang istimewa, kan, angka yang mempunyai kelebihan tertentu, kerana mereka mengatakan bahawa
perkataan Bismillahirrahmanirrahim itu jikalau ditafsirkan, diterjemahkan dengan menggunakan nombor, maka dia berjumlah 786 ataupun 786. Baik, macam mana dia boleh dapat 786 tuan-tuan? Kalau tuan-tuan lihat perkataan Bismillahirrahmanirrahim itu, dia ada huruf ba, sin, mim, lepas tu alif lam lam ha, lepas tu alif lam ra, ha mim nun, ar-rahman, lepas tu ar-rahim, alif lam ra, ha ya mim. Jadi huruf itu, ba itu 2, nilai dia 2, sin itu nilai dia 60, mim nilai dia 40, untuk alif lam lam ha itu alif 1, lam lam tu masing-masing 30 dan ha itu 5, jadi campur. Lepas tu alif lam ra ha mim nun, campur lagi satu, alif itu 1, lam itu 30, ra itu 200, ha itu 8, mim itu 40, nun itu 50. Campur yang tu, dan akhir sekali perkataan ar-rahim. Kan ar-rahim alif lagi sekali 1, lam 30, ra nilai dia 200, ha nilai dia 8, ya nilai dia 10 dan mim 40. Jadi kita campur semua itu, dia dapat 786. Kalau tuan-tuan campur, maka tuan-tuan akan dapat 786. Baik, ini adalah satu perkara yang mana kita mentafsirkan ayat Al-Quranul Karim ataupun wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dengan angka, nilai angka yang tertentu. Dan sebagaimana yang telah kita belajar sebelum ini, apabila kita hendak mentafsirkan ayat Al-Quranul Karim ataupun sesuatu kalimah yang berkaitan dengan agama, kita mesti mengikut disiplin yang betul. Kita tidak boleh memandai-mandai. Kita tak boleh memandai-mandai tanpa ada nas syarak untuk kita mentafsirkan sesuatu kalimah. Tidak boleh. Malah kalau kita tengok fatwa-fatwa yang ada dalam negara kita, sebagai contoh, kalau tuan-tuan tengok fatwa negeri Melaka, dan fatwa negeri Melaka yang diwartakan pada tahun 2009, dia kata ada 3 keputusan. Yang pertamanya, kepercayaan terhadap angka 786 bermaksud atau mentafsirkan mana-mana ayat Al-Quranul Karim dengan angka yang tertentu, dan meyakini bahawa angka sedemikian membawa tuah dan nasib yang baik adalah suatu kepercayaan yang salah dan bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan syariat serta akhlak Islam. Perbuatan ini juga termasuk dalam golongan mereka yang mentafsirkan Al-Quran mengikut hawa nafsu dan tidak berdasarkan kepada ilmu dan disiplin-disiplinnya, serta tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan benda kecil, tuan-tuan. Bukan benda yang enteng. Bukan benda yang kita boleh buat main-main. Quran, dia ada disiplin dia. Tuan-tuan nak faham Quran, tuan-tuan nak bagi dia makna apa-apa, mesti berdasarkan kepada tafsir yang muktabar. Kita tak boleh memandai-mandai. Kalau ikut fatwa ni, dia kata siapa yang buat kerja macam ni, dia bagi makna bismillah ke apa ke mana-mana ayat Al-Quranul Karim dengan cara yang macam ni, maka nombor 1, orang itu dihukum sebagai telah mentafsirkan Quran mengikut hawa nafsu. Itu nombor 1, ikut hawa nafsu. Sebab tidak ada dalil syarak yang mengajar kita sedemikian. Kalau tak ikut syarak nafsu, itu yang pertama. Yang kedua, tidak berdasarkan kepada ilmu dan disiplin ilmu. Setiap benda ni, tuan-tuan, kita perlukan kepada ilmu, dan setiap ilmu tu dia ada disiplin dia. Kita nak tafsir Quran, dia ada disiplin dia ada cara dia, method dia, metodologi dia, manhaj dia ada. Kan? Kita nak syarah hadis, tak boleh pandai-pandai, dia ada cara dia, disiplin dia. Maka kita tak boleh buat cara kita, tak boleh. Kan? Selepas itu, fatwa ni juga kata siapa-siapa yang mentafsirkan
Quran, mentafsirkan perkataan bismillah ke mana-mana ayat Quran dengan angka-angka 786 ke apa ke, maka orang yang macam ni adalah orang yang tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini berat tuan-tuan. Itu berat. Yang kedua, fatwa ni kata mempercayai bahawa angka-angka tertentu boleh membawa tuah dan nasib yang baik kepada seseorang adalah suatu kepercayaan yang salah dan bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan syariat serta akhlak Islam. Maka benda ni bertentangan dengan akidah. Akidah ni benda yang besar tuan-tuan, sebab bila dia rosak, kita takut mencacatkan atau membatalkan agama kita, Islam kita ni. Kita duduk semayang, buat ibadat, sedekah apa semua, tiba-tiba pahala tu rosak. Kita tak mau. Na'udzubillah. Yang ketiga, semua pihak yang terlibat hendaklah menghentikan kepercayaan dan penggunaan terhadap perkara ini dengan serta-merta. Ini resolusi ataupun keputusan Fatwa Negeri Melaka tahun 2009 yang mengarahkan supaya berhenti daripada percaya benda-benda yang macam ni, dan jangan guna dah kan simbol ni, jangan duk letak dekat dinding ke, frame ke apa ke, jangan duk guna. Jadi ini antara contoh yang saya boleh tunjuk kepada tuan-tuan Fatwa Negeri Melaka. Manakala Fatwa Negeri Johor tahun 2007 berkenaan dengan kepercayaan terhadap angka 786 bermaksud Bismillahirrahmanirrahim. Keputusannya ialah yang pertama, kepercayaan terhadap angka 786 sebagai bermaksud Bismillahirrahmanirrahim juga meyakini angka tersebut membawa tuah dan nasib yang sentiasa baik adalah satu kepercayaan yang salah dan bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan syariat serta akhlak Islam. Tak boleh, dia kata, percaya macam tu. Yang kedua, perbuatan ini juga termasuk dalam golongan mereka yang mentafsirkan Quran mengikut hawa nafsu dan tidak berdasarkan kepada ilmu dan disiplin-disiplinnya serta tidak mendapat hidayah Allah Ta'ala. Lebih kurang dengan Fatwa Melaka tadi. Dan yang ketiganya, semua pihak hendaklah menghentikan kepercayaan dan penggunaan terhadap perkara ini dengan serta-merta. Dan yang keempat, semua umat Islam dilarang membuat, mencetak, menjual, membeli, mengguna, menyimpan, mempamer, menjadikan perhiasan, menjadikan logo dan menjadikan azimat apa-apa sahaja benda atau barangan yang mengandungi angka 786 tersebut. Siapa-siapa yang sengaja buat 786 tu tak boleh. Tapi kalau kebetulan kereta nombor plate kita 786, jangan buang pula. Tuan-tuan ni, ustaz kata tak boleh 786, dia pergi ambil plate dia pergi musnahkan plate kereta dia. Yang tu lain. Yang tu kita tak ada kepercayaan apa-apa. Yang tu kebetulan giliran nombor kita 786. Jangan pula tuan-tuan pergi beratur ke hospital tengok nombor 786. Oh tak boleh, ni yang kena buang, kena pergi ambil nombor lain. Bukan, yang tu tak ada kaitan. Maksud fatwa ni tuan-tuan memang niat purposely kan, ambil nombor 786 dengan kepercayaan yang salah macam ni. Yang tu tak boleh. Jadi tuan-tuan perlu mengambil tindakan kan? Kita tak maulah ada penceramah kita di Pulau Pinang ke, di luar Pulau Pinang ke, di mana-mana sahaja yang mempopularkan kembali benda-benda yang sebenarnya dah selesai dah. Benda-benda yang telah dicapai keputusan oleh para alim ulama kita dahulu. Baik. Jadi sidang hadirin mukminin, kita juga ingin menyatakan bahawa perasaan ataupun keyakinan ataupun kepercayaan bahawa berasa sial ni bukanlah mutlak tak boleh. Kita kata benda tu ada tuah, benda ni ada sial. Bukan kata semua benda tak boleh kita rasa bertuah, tak boleh rasa ada sial. Dalam agama kita ni, dia mesti ada evidence, mesti ada bukti yang menyokong dakwaan atau kepercayaan yang sedemikian. Dia ada cara dia yang agama ajar. Agama dia tak mau kita ni memandai-mandai.
Kita nak rasa bertuah ke, benda tu ada faedah, ada manfaat, ataupun kita nak kata benda tu ada kesialan dan sebagainya, maka hendaklah ada dokongan daripada syarak. Sebagai contoh, rasa sial. Rasa sial yang macam mana yang tak boleh, yang dilarang oleh agama, dan rasa sial yang macam mana yang diakui oleh agama. Di antara rasa sial yang diiktiraf oleh agama, yang dibenarkan, yang diakui oleh agama, adalah kita berasa sial kerana dosa, kerana kemaksiatan, kemungkaran yang berlaku. Yang tu betul. Setiap maksiat, setiap dosa, setiap perkara mungkar, dia memang membawa kesialan kepada manusia. Kalau kita lihat, tuan-tuan sekalian, huraian oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Apa kata Syekh? Syekh kata dalam Musannaf Abdul Razak, dia kata seandainya, dia kata, kesialan itu ada, maka ia ada pada sesuatu di antara dua tulang rahang. Antara dua tulang rahang, maknanya lidah lah, lisan, mulut kita. Dan tidak ada sesuatu yang lebih layak dipenjara dalam waktu yang lama daripada lisan. Dia kata, nak bagi tahu, kita duk kata sial ni, dia kata yang kata sial ni ada ni, kalau ada sial ni, dia kata hak paling sial ni, dia kata ni mulut. Sebab apa mulut? Mulut ni duk kata ke orang, duk maki hamun, duk melaknat orang. Mulut antara penyebab manusia melakukan banyak dosa. Dan dosa itulah yang membawa kesialan kepada pemilik dia, pemilik lidah tu. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Kalau kata ada sial, contohnya mulut. Jadi kita kena jaga mulut kita. Zaman kita moden hari ni, tuan-tuan, di public domain kita boleh tengok media sosial kita ni, WhatsAppnya, Telegram, Facebook dan sebagainya. Kita duk lanyak orang dengan cara yang tak betul. Kita duk tengih orang, kita duk ganyang orang, kita duk serang orang, maki hamun orang menggunakan jari kita. Kita tak guna lidah, tapi kita guna jari kita. Maka jari itulah yang membawa kesialan kepada owner dia, pemilik dia. Sebab apa? Sebab dosa yang dia buat, benda yang dilarang oleh agama, itu yang sebenarnya membawa kesialan kepada manusia. Itu yang kefahaman yang betul. Dan berkata Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dia kata ada pun mengkhususkan kesialan pada waktu-waktu yang tertentu, contohnya pada bulan Safar atau selainnya. Seminggu ni kerap sebut bulan Safar kan? Seminggu ni kuliah saya banyak dia sebut bulan Safar ni. Ini pun masalah juga. Dia kata kesialan, mengkhususkan kesialan pada satu waktu dibandingkan waktu lain. Contoh, dalam banyak-banyak bulan, bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir kan, sampai Zulkaidah, Zulhijjah, tiba-tiba kita kata bulan Safar tu yang bawa kesialan atau selainnya, maka tidaklah dibenarkan. Al-Hafiz Imam Ibn Rajab Al-Hambali kata tak boleh. Kan tak boleh. Sesungguhnya seluruh waktu itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dan di dalamnya terjadi perbuatan anak Adam alaihissalam. Perbuatan tu ya. Tuan-tuan kena tengok isu ni dengan cara yang betul. Semata-mata nama dia bulan Safar, yang tu tak boleh. Kita nak kata dia sial. Bulan Safar sial, bulan lain tidak ada kesialan. Tapi kita mengaitkan sesuatu bencana itu dengan sebab musabab, dengan evidence, yang tu boleh. Dengan empirical data, yang tu boleh. Contoh kan, kita nak buat program. Program apa? Katalah kenduri.
Sekarang ni dah fasa 4, contohnya SOP dah longgar, boleh kenduri, boleh buat apa-apalah program. AJK, ada seorang AJK kata, Tok Imam, kita buat bulan 12 lah, dia kata hujung tahun. Ni semua pakat cuti, semua ada, ramai sikit. Lepas tu Tok Imam kata, tak boleh bulan 12. Bulan 12 ni banyak masalah. Kan? Dia kata banyak masalah. Pasal apa? Hujan. Musim tengkujuh. Nanti terbang khemah apa semua. Yang tu ya, tak apa. Pasal apa? Sebab dia dikaitkan dengan sebab musabab. Ada empirical data. Semua orang tahu. Benda tu maklum. Bulan 12 kita tahu dah. Setiap kali bulan 12 memang hujan turun. Kan? Kita ada data. Jabatan Kaji Cuaca ke meteorologi dan sebagainya. Memang kita ada data. Dan pengalaman kita sendiri. Kan? Pengalaman kita sendiri. Experience kita. Daripada kecil, daripada tok nenek kita tahu. Bulan 12 hujan. Duduk tepi pantai, kita tahu. Musim tengkujuh, ombak kuat. Sebab tu tuan-tuan tengok pulau-pulau peranginan macam Pulau Redang dan sebagainya, dia tutup musim tengkujuh. Contohnya bulan 11, bulan 12, bulan 1. Kesialan macam tu kerana kita ada data dan dibenarkan, terbukti. Bukan sebab nama dia bulan 12, bukan sebab nama dia bulan Januari, tapi sebab dalam bulan tu cuaca dia macam tu. Yang tu dibenarkan. Dengan kepercayaan yang macam tu, kita boleh tunjuk bukti. Sebab tu dalam agama kita ni adalah satu agama berdasarkan kepada hujah. Berdasarkan kepada hujah. Berdasarkan kepada bukti. Dia bukan hanya anggapan, duk main rasa saja. Percaya tanpa ada data, tanpa ada dalil, tanpa ada nas. Yang tu tak boleh. Tuan-tuan, tak boleh. Kalau benda gaib, kena ada, sama ada nas Al-Quran ataupun hadis. Hanya Allah yang layak memberitahu kepada kita tentang benda-benda gaib. Hatta Nabi pun tak tahu benda gaib. Kita ni memandai-mandai, kan? Duk kata benda tu sial, bulan ni sial, sedangkan tidak ada nas. Tidak ada nas dan tidak ada apa-apa data untuk support kita punya dakwaan. Yang tu tak boleh, tuan-tuan sekalian. Agama Islam ni agama saintifik. Agama saintifik, agama yang berdasarkan kepada ilmu. Tapi bila sebut ilmu susahlah pula, sebab setengah golongan dia kata dia ada laduni. Payah laduni, dia direct daripada Allah, payah kan. Dia kata hampa mana tahu, hampa semua banyak dosa, terhijab dengan Allah. Kami ni makam lain. Kami ni makam lain sebab kami dekat dengan Allah, tinggi dah. Dah sampai tahap makrifat. Itu yang kita pening tu. Bila sampai makrifat, hakikat apa semua ni, kita dah pening dah. Setiap orang dia boleh dakwa ikut suka dia, tanpa bawa nas, tanpa bawa bukti, kan, tanpa bawa ilmu. Yang tu tak boleh, tuan-tuan sekalian. Maka apa kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali? Dia kata maka dia kata seluruh waktu, tak kiralah bulan apa sekalipun, Rabiul Awal ke Rabiul Akhir ke Ramadan, Syawal apa semua, sampai kepada hujung tahun Zulkaidah, Zulhijjah, dia kata seluruh waktu di mana seorang yang beriman itu disibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah waktu yang sebenarnya diberkati oleh Allah taala. Dan seluruh waktu yang mana seorang hamba itu sibuk dengan melakukan dosa, melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, maka itulah waktu yang penuh dengan kesialan. Waktu yang bagaimana yang penuh dengan sial ni? Bulan apa bulan yang penuh dengan kesialan? Tahun apa yang penuh dengan kesialan? Minggu apa yang penuh dengan kesialan? Hari apa yang penuh dengan kesialan? Iaitu bulan yang kita banyak buat dosa, tahun yang kita banyak buat maksiat, hari yang banyak kita lalai daripada Allah Ta'ala, melanggar perintah Allah Ta'ala. Itulah hari, itulah minggu, itulah bulan dan tahun yang penuh dengan kesialan. Dia bukan kerana nama waktu tu, bukan kerana nama bulan itu, bukan kerana nama minggu ataupun hari itu, tapi kerana amal perbuatan kita. Benda yang kita buat,
yang itulah membawa kesialan kepada kita. Na'udzubillah. Maka Imam Ibn Rajab Al-Hambali kata, kesialan pada hakikatnya, dia kata, yang sebenar-benarnya, dia kata, yang sebenarnya adalah kerana bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang betul, tuan-tuan. Ini kepercayaan yang betul yang ulama tunjukkan kepada kita. Imam Ibn Rajab Al-Hambali bukan sebarang ulama. Ini ulama yang muktabar, yang diakui oleh dunia Islam. Jadi apa yang kita boleh faham, iaitu sial-sial ni dia berlaku bukan kerana nama waktu itu ataupun nama bulan dan sebagainya, tapi kerana maksiat yang kita buat dan kerana dosa yang kita buat. Pasal apa dia jadi sial? Kenapa jadi sial? Dengan sebab mungkar, dengan sebab maksiat, dengan sebab dosa. Sebab apa dia jadi sial? Kerana benda inilah yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Benda ini dimurkai oleh Allah Ta'ala. Maka apabila Allah Ta'ala murka akan hambanya, maka hamba itu akan mengalami kesusahan di dunia dan di hari akhirat. Bila hamba susah di dunia dan juga di hari akhirat kerana kemurkaan Allah Azza wa Jal, maka itulah yang layak dipanggil sebagai sial kepada hamba. Itu yang sebenar. Maka dia kata, sebagaimana Allah redha akan seseorang hamba yang baik, hamba yang soleh, maka hamba tu bahagia di dunia dan bahagia di hari akhirat. Sial tu tidak berlaku kepada kita. Pasal apa? Kerana Allah redha. Sebab apa Allah Ta'ala redha pada kita? Kerana kita tidak melakukan maksiat kepada Allah. Itu kepercayaan yang betul. Dan ulama telah membawakan kepada kita contoh, bagaimana sebagai contoh orang-orang saleh ketika mana dia ditimpa dengan sesuatu musibah yang menimpa manusia, kan, apabila musibah tu datang menimpa kita, apa kata orang-orang yang saleh? Mereka mengatakan, ma ara ma antum fih. Dia kata, tidaklah aku menganggap musibah yang terjadi kepada kamu semua kecuali kerana kesialan akibat daripada dosa-dosa kamu. Jadi kesialan tu disebabkan oleh dosa-dosa kamu. Ma ara ma antum fi. Dia kata, tidaklah aku nampak, tidaklah aku kira, tidaklah aku berpendapat apa yang berlaku pada kamu tu melainkan kerana kesialan, kerana dosa-dosa yang kamu lakukan. Dan itu juga yang disebut oleh Abu Hazim rahimahullahu ta'ala. Ini disebut dalam Lataiful Ma'arif. Dia kata, apapun yang menyebabkan engkau lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kata apa-apa sahaja benda yang menyebabkan kamu lalai daripada melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, sama ada perkara itu adalah keluarga kamu, benda tu adalah harta kamu, benda tu adalah anak kamu, apa sahaja, maka itulah kesialan sebenar bagi kamu. Apa dia, tuan-tuan? Benda yang menyebabkan kita lalai daripada Allah, benda yang menyebabkan kita melakukan maksiat, kita langgar perintah Allah. Mungkin benda tu harta kita, sebab kita nak sangat harta ni, kita tak kira halal haram, kan? Ataupun mungkin kerana keluarga kita, kan, keluarga kita nak isteri kita cantik-cantik, kan, tak payah pakai tudung lah, kan, bagi nampak rambut tu, rambut pakai teknik rebonding, luruskan rambut, cantik rambut, kan, berkilat, berkilau apa semua, pakai ketat. Kita ni bangga kalau orang tengok isteri kita cantik, pakai tumit tinggi supaya nampak apa, punggung tu naik sikit, jalan apa catwalk lah apa semua, kita suka benda macam tu. Maka itu adalah isteri yang mendatangkan fitnah kepada kita, kan, kita jadi berdosa kepada Allah. Itu yang membawa kesialan. Kesialan kerana perbuatan kita, bukan kerana masa, bukan kerana waktu. Jadi ini antara
perkara yang diajarkan kepada kita berkenaan dengan bagaimana kita melihat soal kesialan itu. Baik. Kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, contohnya apa yang dibahaskan oleh para ulama ialah berkenaan dengan kepercayaan kepada kesialan tadi. Ya. Apa dia? Contohnya dia kata ada kaitan dengan burung sebagai contoh. Burung. Orang Arab jahiliah dulu, dia nak keluar dari rumah dia nak pergi cari rezeki ke, nak pergi berdagang ke apa ke, dia nak keluar rumah, dia nak pergi mana-mana, dia keluar daripada pintu rumah dia tu, dia tengok ke langit, dia tengok atas, dia tengok ke langit, dia tengok burung. Bila nampak je burung lalu, tengok burung tu, dia corner baring belah mana. Kan? Dia tengok, kalau burung tu dia terbang menghala ke kanan, kan, dia corner ke belah kanan, maka itu tanda ada rezeki baik. Itu tanda tuah, itu tanda perjalanan kita hari itu bagus, memberi kebaikan kepada kita, maka mereka akan teruskan rancangan untuk keluar rumah. Tapi kalau dia tengok burung terbang tu, dia let tu belah kiri, kan, burung tu corner belah kiri, maka itu petanda sial akan datang, sial akan menjelma. Maka elok kalau dibatalkan perjalanan pada hari itu. Ini keyakinan orang jahiliyah. Sebab apa tuan-tuan benda ni sial? Sebab benda ni tidak dikaitkan dengan hujah, tidak dikaitkan dengan evidence, dengan data. Tak boleh. Tapi kalau kita keluar rumah dan kita tengok ada tanda yang tidak baik, dan benda yang tak baik itu kita ada data, kita ada pengalaman, kita ada ilmu yang betul, secara scientific proven benda tu, maka yang tu boleh. Contoh, tuan-tuan nak keluar rumah, kan, tengok langit gelap, kan, langit gelap. Kita dari Penang, kita nak balik kampung ni. Kampung kat mana? Dekat Johor, dekat Kuala Lumpur. Orang Penang kampung kat Kuala Lumpur. Kan? Kampung di Kuala Lumpur, tak kisahlah kampung di Ipoh ke, di Kuala Kangsar ke apa kan. Tapi nak ceritanya tuan-tuan nak masuk highway, tuan-tuan keluar rumah, siap masuk kereta, tengok langit, oh gelap ni. Dalam kepala kita, kalau kita keluar juga nanti hujan lebat, tengok langit tu hujan lebat ni, kan. Itu pengalaman. Itu pengalaman kita tahu. Jabatan meteorologi pun kita dah tahu dah, kan. Kalau kita keluar juga hujan lebat, nanti tak nampak, walaupun ada wiper apa semua, boleh terdedah kepada risiko kemalangan. Kita tak suka keluar pada waktu hujan lebat, nanti ada jalan licin dan sebagainya, kita pun batalkan perjalanan kita tangguh sebab kita tengok tanda-tanda nak hujan. Adakah itu khurafat? Tak, itu bukan khurafat, itu bukan kesialan yang dilarang oleh agama, dan itulah yang betul. Risk assessment kita buat. Kita nak bermusafir, ada kita buat risk assessment? Tak ada. Orang kita dia tak buat risk assessment. Dia nak keluar pukul berapa dia keluar ya. Dia kata kita keluar tengah malam lah, kita keluar lepas subuh lah, kita keluar tengah hari lah. Dia tak ada risk assessment. Orang yang bagus, dia ada buat risk assessment. Ni kalau keluar ni lepas makan nasi ni mengantuk ni, nanti tertidur masa driving. Itu contoh kan risk assessment. Tak larat nak bawa kereta ni, penat sangat ni, baru lepas kerja di pejabat di kilang, lepas tu sampai rumah nak terus keluar. Kita duk bincang dengan isteri kita. Isteri tak sabar-sabar nak balik kampung. Dia kata, abang jomlah abang, mak duk tunggu tu, mak duk tunggu. Kan ya abang ni pula dia tak boleh. Isteri dia duk pujuk-pujuk dia melted. Kan dia dah cair. Isteri ni pula pandai lah, abang baliklah jom. Dia buat tarik lagu tu, kita pun dapat jom lah balik kan. Jadi itu contoh risk assessment. Yang tu tak apa. Risk assessment kita kaitkan kesialan, benda-benda buruk yang akan berlaku dengan data, dengan bukti, dengan secara saintifik. Yang tu dibenarkan, malah memang disuruh oleh agama
untuk mengelak bahaya berlaku kepada keluarga kita. Kita bawa kereta hujan lebat, ada risiko dia. Ni kita tengok yang terkambus kan, dia Cameron Highland. So kita tengok ni keluar ni nak pergi Cameron Highland, tengok banyak landslide kan, apa tanah runtuh, hujan, struktur tanah dia longgar kan, dia turun dengan pokok-pokok apa semua. Tengok berapa orang dah mati, dua mayat kan, dah dua mayat dah jumpa. Itu contoh risk assessment secara saintifik yang dibenarkan dalam agama, dan memang bukan setakat dibenarkan, malah dianjurkan oleh agama untuk mengelak kita dan keluarga kita daripada ancaman kebinasaan pada nyawa kita ataupun harta kita. Jadi itu beza tuan-tuan. Yang kata rasa sial yang macam mana yang tak dibenarkan oleh agama, tuah macam mana yang tak dibenarkan oleh agama, manfaat faedah yang tak dibenarkan oleh agama, ataupun perasaan sial, rasa kesialan akan datang yang memang diakui oleh agama. Faedah tuah yang bagaimana yang diakui oleh agama ataupun secara saintifik. Jadi itu cara pemikiran yang betul, tuan-tuan sekalian. Jadi ada orang dia kata kalau kita tengok mata berkedut, mata berkelip ke apa mata ni, itu tanda nak mati. Ada juga. Saya pernah cerita dekat tuan-tuan, zaman saya sekolah dulu di sekolah sains tuan-tuan, sekolah sains. Ustaz masuk dalam kelas, ustaz tu kami suka sangat sebab dia masuk kelas, dia bukan mengajar, dia sembang banyak. Budak-budak semua jenis malas mengaji semua ni. Budak cerdik, baca sendiri sekali dua dah faham lah. Budak cerdik. Cikgu masuk bukan nak mengaji sangat pun, nak dengar ustaz sembang. Ustaz ni pula memang kaki apa kan, jenis kaki dia yang macam tu juga. Dia masuk kelas, dia kata, oh ustaz rasa mengantuk sebelah mata, dia kata. Dia bukan kata cerita pasal silibus nak periksa ni, dah. Dia masuk dia kata, ustaz rasa mata ustaz mengantuk lah sebelah. Kita budak-budak ni seronok cucuk lah ustaz kita ni. Pasal apa ustaz rasa mengantuk sebelah mata ni? Itulah nak bagi tahu, dia kata. Kalau ikut ilmu ustaz, dia kata, dia ilmu dia. Kalau ikut ilmu ustaz, dia kata, mengantuk sebelah mata ni maknanya kita kena sihir, dia kata. Dia kata kita kena sihir. Kalau tuan-tuan pagi ni ada mengantuk sebelah mata, tu tanda kena sihir. Tu ilmu dia, tuan-tuan. Jadi kita tak boleh lah kan, kita tak boleh mana-mana ilmu yang tidak ada asas, yang tidak ada dalil kan, yang tidak terbukti secara saintifik dan seumpamanya, maka yang tu tak boleh. Kita kaitkan mata berkedut ke mata mengantuk sebelah dengan kematian, sedangkan itu tidak terbukti dalam nas agama, tidak terbukti dalam dunia perubatan, dalam sains moden, maka itu dihukum sebagai kepercayaan karut, benda-benda yang karut. Jadi agama kita ni dia nak ajar kepada kita, tuan-tuan sekalian, supaya kita tidak terlibat dengan benda-benda yang merugikan kita. Baik, jadi akhir sekali sidang hadirin mukminin, kenapa kita bercakap tentang perkara-perkara yang macam ni? Jawapannya kerana agama nak jaga akidah kita, supaya kita tidak melakukan perkara yang karut, khurafat, benda tahyul apa semua, sehingga paling kita takut benda yang membawa kepada syirik, benda yang boleh merosakkan akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, benda-benda yang rasa sial, rasa mudarat, benda yang kita rasa ada faedah, ada manfaat, dan semua ni yang karut kan, yang tidak ada bukti yang kukuh, dia sebenarnya menyebabkan kita kembali ke zaman jahiliyah. Kita balik zaman dulu-dulu noh. Orang-orang yang stupid, orang yang bodoh, yang jahil, yang tak ada ilmu. Agama kita mengajar kepada kita supaya kita jadi orang yang berilmu, jadi orang yang pandai, orang yang bijaksana, yang cerdik. Jadi orang yang cerdik, yang pandai, yang bijaksana ni orang yang macam mana, tuan-tuan? Orang yang setiap benda yang dia percaya, yang dia buat, berasaskan kepada ilmu yang benar kan, yang terbukti secara saintifik, ada evidence dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.